يا ربي بالمصطفى بلغ مقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله صلاة الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, sahibul fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini Allah Ta'ala himpunkan kita bersama di dalam rumahnya, dapat sama-sama kita menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada malam ini juga Allah Ta'ala berikan kelapangan masa kepada saya dan tuan-puan yang dirahmati Allah, dapat sama-sama kita luangkan sedikit masa untuk kita duduk dalam majlis ilmu, yang mana kelebihan ataupun fadilat orang-orang yang berada dalam majlis ilmu ni sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana mafhumnya, barang siapa yang datang untuk mempelajari suatu bab daripada ilmu, satu tajuk daripada ilmu, maka adalah lebih baik daripada dia menunaikan salat sunat sebanyak 100 rakaat. Dasar cerita 100 rakaat tuan-tuan,
Kita cerita 20 rakaat tarawih. Dah lama ni lah. 20 rakaat. Tengok kalau tempat kita 20 rakaat, berapa orang? Tinggal hak ni, hak 5 siri, 6 siri, 7 siri. Hak 2 3 siri, tembak habis dah. Habis 8 rakaat, nyebah marah, tembak lagi. Makna katanya hak 20 rakaat pun kita tak larat. Sementara lagi 100 rakaat. Adapun hadis yang disebut ini nak menyatakan kepada kita tentang kelebihan, keutamaan kita menuntut dan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana berkat perjuangan, pengorbanan dan juga kesabaran baginda Nabi sallam dalam nak menyampaikan dakwah Islam, akhirnya Islam sampai kepada kita dalam keadaan yang sempurna pada hari ini. Dan hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita sangat banyak nikmat tuan-tuan. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Wahai manusia, kalaulah kalian nak menghitung, kalau kita nak kira nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sehingga saat ini, pasti dan pastinya kita tak akan mampu hitung. Betul tak? Kita sebut nikmat mata sekarang, la ilaha illallah subhanallah. Terlalu banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mata kita. Dapat melihat. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kaki kita, dapat berjalan. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada tangan kita, kalau kita nak hitung satu-satu ni, maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, la tuhsu'a, nescaya kita pastinya tak akan dapat menghitung nikmat Allah yang terlalu banyak yang diberikan pada kita. Antara nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sehingga saat ini, ya apa dia? Nikmat halawatul iman, nikmat kemanisan beriman pada Allah Ta'ala, yang pertama. Yang kedua, selepas Allah Ta'ala campakkan nikmat beriman kepadanya, lalu Allah Ta'ala berikan kepada kita pada saat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat halawah fil ibadah, kemanisan dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Tu dong. Nak tahu tanda-tanda orang yang manisnya rasa beribadah ni, saat didengar Tok Bilal azan. Duduk rumah ni, dengar Tok Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dengar tak perkataan Allahu Akbar, hati ni rasa tak tenang. Jasad di rumah, tapi hati ni nak teringat-ingat, nak rasa nak sabar-sabar nak menuju ke rumah Allah. Dengar saut panggilan azan, panggilan daripada Allah Subhanahu, laungan azan, panggilan daripada Allah, hayya 'alas salat. Allah Ta'ala panggil, panggil kita dengan panggilan kasih sayang, marilah menuju padaku, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan utama hidup kita. Allah Ta'ala memanggil-manggil lagi kita dengan panggilan kejayaan, hayya 'alal falah. Nyewak gitu, dia tengok je tau. Lalu tepi surau, tepi masjid, dia tengok ita je, tak rasa nak bukti. Allahu Akbar. Kenapa dia? Waktu tu terlalu sibuk dengan urusan dunia, tuan-tuan. Sebab itulah yang untungnya kita pada saat ni, kerana Allah Ta'ala campakkan rasa manisnya beribadah. Dengar azan, kita datang duduk dalam rumah Allah Ta'ala. Bahkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
barang siapa yang mengetahui tentang lebihnya salat berjemaah, duduk dalam rumah Allah Ta'ala ni, duduk saf depan, nescaya mereka akan berlumba-lumba untuk berada di dalam saf yang paling hadapan. Mana kata kalau perlu untuk mereka ambil tiket, mereka akan ambil tiket beratur untuk duduk pada saf depan. Tengok, mak, tadi mudah duduk saf depan, esok hari ni makan mudah, hari ni aku pula. Dah kawan tu mari awal, boleh ke dia semua. Makna katanya kalaulah kita mengetahui kelebihan kita duduk solat berjemaah, duduk dalam saf yang paling di hadapan, maka manusia pasti akan berlumba-lumba. Nah, kalaulah kita manusia nampak ganjaran yang Allah Ta'ala nak beri ni, mana kata surah kita malam ni, tuan-tuan, lipah sampai tepi ni, kata apa kembeh nak muat kan. Surah luar tu pernah dah ni, surah kita ni. Mana kalaulah kita nampak ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tak tunjuk secara zahir. Allah Ta'ala nak beri Allah dalam keadaan berbentuk pahala yang sangat banyak, ganjaran yang mana akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat kelak. Dan bila Allah Ta'ala campak nikmat ni, tuan-tuan, maka waktu inilah kita nak minta pada Allah supaya diberikan istiqamah. Istiqamah ni tak mudah nak sebut pada mulut, tapi payah untuk dilaksanakan pada perbuatan. Sebab apa dia? Satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ditegur Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku nampak sudah ada beberapa helai uban pada rambutmu ya Rasulullah. Biasa kalau kita ni orang kita lah, 40-an ke atas siap dia dah seorang, 2 orang, 3 orang, 40-an, 50-an, 60-an ke atas. Biasa orang umur 20-an jarang tak, kecuali orang ada nyakit warna putih habis, nyakit jarang lah. Tapi pada suasana pada hari kiamat kelak begitu. Disebut oleh Nabi SAW, budak-budak ni rambutnya cepat memutih. Tu tanda-tanda hari kiamat. Maka bila mana Abu Bakar tegur sedemikian, kalau kita kata mana mak uban rambut, masa dia dah kau tua beruban rambut, kita jawab gitu dah. Tapi bila mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tegur Nabi sedemikian, Nabi ni uban pada rambut baginda Nabi SAW tak banyak. Kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun kitab Rahiqil Makhtum, kitab yang menceritakan tentang kepribadian baginda Nabi SAW, uban yang ada pada rambut Nabi tak lebih daripada 20 helai. 20 helai. Kalau tuan-tuan biasa tak, baru ni Syekh Nuruddin mari dah. Syekh Nuruddin mari dalam program program beliau lah, jelajah. Dia dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tu dia ada sebut rambut uban ada pada rambut Nabi ni tak lebih daripada 20 helai. Kita sabar kira ni cucu balik tok dah. Suka sangat cucu balik. Mai cabut uban atas kepala tok. 11%. Cucu kenapa lagi suka dah? Dah sorak tu 11%. Cucu cabut tu ketak. Tok. Sudah dah. Tok kata ya ke? Tok dah sabar dah. Dah nak buang uban biar nampak muda ni. Tok pun ambil cermin. Oh my god. Kejut tengok botok kepala. Tok kata dah warna siapa larat botok kepala siapa pergi cabut habis. Cucu kata putih habis betul, tak ada berselat, tak ada bersorak dah wanita. Jadi nak sebutnya, maka bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tegur Nabi jawab. Ada jawapan. Nabi sebut syayyabatni hudun wa akhawatuha. Yang menyebabkan rambut aku ni beruban, kata Nabi, adalah kerana Hudun, surah Hud, wa akhawatuha, dan apa yang terkandung di dalam surah Hud itu. Maka kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ni merupakan sahabat Nabi dan merupakan seorang ulama yang faqih dalam ilmu tafsir Quran. Dan Nabi iktiraf dia dalam ramai-ramai sahabat, Ibnu Abbas ni lah hak paling hebat dalam ilmu tafsir. Maka kata Ibnu Abbas, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu ayat dalam surah Hud, ayat 112. Lepas ni tuan-tuan boleh cek. Ayat inilah bila mana turun ayat ni lalu menyebabkan rambut Nabi berubah. Apa kaitan ayat ni dengan rambut Nabi berubah tu? Maka disebut dalam ayat tersebut, ayat ringkas dia, Allah Ta'ala sebut fastaqim kama umirt.
fastaqim kama umir. Beristiqamah wahai Muhammad, beristiqamalah pada jalan kebenaran dan pada jalan kebaikan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya dah apa kaitan ayat ni dengan berubah pada rambut Nabi? Maka kata Nabi SAW, ini merupakan ayat di antara ayat yang sangat berat yang diterima oleh Nabi. Ayat istiqamah ni. Kita bercakap boleh istiqamah, tapi nak beramal dengannya betul-betul, payah tuan-tuan. Sebab itulah kadang-kadang tanya rajin, tiap-tiap waktu boleh mari solat berjemaah. Lepas PKP sebulan, guana memang tak nampak dok timbul-timbul. Nak contoh. Nak boleh istiqamah ni tuan. Sebab tu kita kena minta istiqamah. Nak dapat istiqamah kata ulama 4 perkara. Baik, sebelum tu, maka Nabi bila turun ayat ni menyebabkan kata Nabi, aku berfikir. Nabi berfikir panjang, berenung panjang. Disebabkan itu sampai berubah rambut Nabi SAW. Istiqamah ni satu perkara yang berat, kata Nabi SAW. Maka kata ulama, untuk mendapat istiqamah mestilah dalam 4 keadaan ni. Yang pertama mestilah bersahabat ataupun berkawan dengan orang-orang yang soleh. Nak dapat istiqamah ni kena kawan dengan orang baik-baik tuan-tuan. Jangan kita kawan dengan orang yang buat khianat. Jangan kita kawan dengan orang yang suka menipu. Jangan kita berkawan dengan orang suka buat jahat pada orang lain. Orang yang buat maksiat, jangan. Kerana bila mana kita duduk dengan kawan-kawan dengan orang yang sedemikian, kalau istilah hari ni panggil apa? Kawan-kawan yang toksik. Bila mana kita duduk dengan golongan-golongan seumpama ni, maka dia tidak membantu kita dalam istiqamah pada jalan kebenaran. Kena duduk dengan orang saleh-saleh. Ini duduk dalam majlis ilmu, bersahabat dengan orang yang membawa kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni yang pertama. Yang kedua, kita mesti duduk tadi kawan. Sebenarnya syarat-syarat ni ada pada iblis. Syarat hak kita dah sebut, syarat istiqamah ni ada pada iblis. Iblis kawan dia siapa dia? Sebelum tu iaitu di kalangan para malaikat. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum, tak pernah buat dosa, tak pernah buat maksiat pada Allah, bahkan senantiasa melaksanakan setiap daripada suruhan dan juga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu para malaikat. Iblis ni kawan di kalangan para malaikat. Yang kedua, kata ulama, untuk mendapat istiqamah mestilah kita duduk berada dalam environment ataupun persekitaran dan suasana yang baik. Sebagaimana yang berlaku pada seorang pemuda. Ini cerita famous, kita dengar sama dah tuan-tuan. Hak bunuh 100 orang tu. Dia bunuh 100 orang, maka dia jumpa dengan seorang ulama. Dia kata, wahai tuan guru, lagu mana ni aku ni buat dosa banyak 100 orang bunuh. Lalu aku nak bertaubat kepada Allah. Adakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat aku ini? Maka jawab ulama tadi, Allah Taala sifat dia At-Tawwab, Maha penerima taubat. At-Taibun minaz zambin kama la zambalah. At-Taibun iaitu orang-orang yang bertaubat minaz zambin, yakni daripada dosa-dosa yang telah dilakukan, kama la zambalah. Disebabkan taubat tersebut, Allah Taala akan memadamkan semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Itu sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan terima taubat setiap daripada hamba yang kembali dan bertaubat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jawab ulama tadi, dikata tapi dengan syarat kamu tak boleh duduk dalam sini, suasana ni. Jangan duduk tempat ni. Sebab kerana tempat ni tidak akan membantu untuk kamu berubah. Sinilah tempat orang berzina, tempat orang bermaksiat, tegar arak, bunuh sana sini. Kalau kamu duduk dalam kawasan tempat ni, maka ia tidak sekali-kali akan membantu kamu berubah. Payah nak berubah. Kata ulama tadi, kamu kena berhijrah. Keluar daripada suasana yang tidak membantu ini, duduk pergi ke satu tempat yang mana di sana orang-orangnya beribadah pada Allah. Orang-orangnya di sana bercakap yang baik-baik. Tidak melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Orang soleh-soleh belaka. Itu suasana orang yang beribadah pada Allah. Maka nak pemuda ni pun berhijrah. Hijrah ni sampai tengah pertengah jalan meninggal dunia. Maka datang dua malaikat Arab, malaikat rahmat, malaikat azab. Malaikat azab nak ambil roh pemuda ni, nak capak dalam neraka. Malaikat rahmat nak ambil, nak diletakkan dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi tak selesai ni perhitungan asal. Ni kata ni hak aku, ni kata hak aku. Akhir sekali bagaimana nak mendapat satu keputusan, maka diukur jarak perjalanan. Rupa-rupanya pemuda yang hanya tinggal satu
satu rakah, satu jakah nak sampai ke tempat baik tadi. Lalu rohnya diambil, dimasukkan oleh Allah ke Allah Ta'ala ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak ceritanya mesti duduk dalam environment, dalam persekitaran suasana yang membantu kita menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga iaitu ilmu lah. Nak dapat istiqamah mestilah berada pada jalan ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, maka kita akan berada pada jalan kesesatan. Banyak ajaran-ajaran sesat. Sebab apa dia? Kerana mereka tidak mengikuti disiplin ilmu yang betul. Baru-baru ni ajaran apa? Ibu Yati, dulu Ayah Ping, Rasul Ka'a, macam-macam ajaran sesat. Kenapa dia? Kerana tidak mengikuti disiplin ilmu yang betul. Jadi lari daripada disiplin ilmu yang sepatutnya. Maka sebab itulah mestilah berada dalam suasana ilmu seumpama ni tuan-tuan. Dan yang keempat, kita mestilah sentiasa memohon doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah Allah Ta'ala campurkan nikmat iman, Allah Ta'ala campurkan nikmat Islam, Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat manisnya beribadah pada Allah. Antaranya doa yang boleh kita amal. Yang pertama, ni kita baca, memang kita sebut sama tuan-tuan dalam sembahyang kita. Tiap-tiap kali angkat takbir, kita akan sebut ihdinas siratal mustaqim. Ni doa untuk istiqamah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan bagaimana kita nak? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kita selalu sebut dalam doa kita tuan-tuan. Yang pertama, jalan para nabi. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita berani minta nak jalan ni, maka kita mesti bersedia untuk menghadapi ujian daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Para nabi dan para rasul, ujian mereka sangat hebat. Kita kata ya ma'an nabiyyin siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin. Minta jalan para nabi. Jangan ingat mudah. Jalan para nabi dan jalan para rasul ni sangat hebat. Sebab itulah para rasul dan para nabi ni tempat duduk mereka dalam syurga. Sebab mereka punya ujian sangat hebat. Dan kesabaran mereka sangat tinggi, para nabi dan para rasul ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahteralah ke atas kalian wahai ahli syurga. Sebab apa? Bima sabartum. Sebab kamu ni sabar. Dan kalau kita tak, kereta depan masuk simpan tak bagi sinar, betul dah salah dia tak? Kita ni alam menatang ni, menatang selalu keluar tak sabar. Kita ni kurang sabar, betul tak? Betul dah salah dia. Tak ada orang tak marah tak, masuk simpan tak beri sinar. Tapi kita ni tak kurang sabar lah. Kemarin kereta dia dah, hari ni kereta dia pula. Marah kita ni tak. Jadi nak kata sebab kurangnya sabar kita. Sebab itulah tuan-tuan muslimat, kalau kita dah minta jalan para rasul ni, kita kena banyak sabar. Sebab apa dia? Allah Ta'ala akan berikan ujian pada kita. Sebab para nabi dan para rasul, ujian mereka sangat hebat. Contoh Nabi Allah Daud AS. Nabi Daud, tuan-tuan kenal tak? Nabi Daud ni seorang nabi dan juga merupakan seorang raja yang memerintah kerajaan Bani Israel. Sebuah kerajaan yang sangat besar, yang mana dia ada anak dia, antaranya Absyalun. Absyalun ni abang, adik Sulaiman. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi abang ni tak ada apa nama ni, tak ada watak sebagai seorang pemimpin. Absyalun ni tak hidup nak berfoya-foya, nak bergalak. Tidak ada gaya kepimpinan pada diri dia. Tak ada sifat kepimpinan. Mana Nabi Daud perhati, ni tak boleh. Tak boleh beri jawatan raja pada dia. Tak boleh lepas tahta pada hak abang ni. Jadi Nabi Daud nampak hak ada gaya ataupun sifat kepimpinan ni pada Sulaiman. Nabi Sulaiman hebat. Kalau setiap kali ada kes-kes perbicaraan mahkamah yang akan dilaksanakan oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman akan duduk sekali. Dia nak tengok macam mana kebijaksanaan ayah dia Nabi Daud ni dalam menyelesaikan sesuatu masalah.
Nabi Sulaiman hebat sebab tu kalau dalam doa selalu kita sebut. Saya selalu baca doa ni lah. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa qulna fa'ilina ya hayyu ya qayyum ya rabbi Musa wa Harun ya rabbi Ibrahim ya rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna bi nuril fahmi warzuqna bil hikmati wal aqli bil haqqi asma'ika ya karimu ya Allah. Antara doa depan sebab apa dia? Fafahamnaha Sulaiman. Ya Allah, berikanlah kefahaman. Kalau budak-budak sekolah ni bagus baca doa ni. Nak ambil SPM, PT3, anak-anak kita ni sangat bagus. Saya kalau anak-anak kita saya selalu pesan amal doa ni. Ya Allah, berikanlah kefahaman kepada kami sebagaimana Engkau telah memberikan kefahaman yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ni kefahaman, kebijaksanaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman bukan sekadar boleh memerintah kerajaan manusia, bahkan jin dan juga haiwan. Dia boleh berbicara dengan jin, dengan haiwan, tuan-tuan. Nabi Sulaiman ni Allah Ta'ala berikan kefahaman, kebijaksanaan dan kecerdikan padanya. Nabi Daud ni Allah Ta'ala uji anak dia sendiri nak bunuh, Absalom ni. Bila tahu ayah ni nak beri, nak mewariskan tahta kerajaan Bani Israel itu pada adik, dia pun melakukan suatu perbuatan yang disebut burah, pemberontak. Nah, dia kata patutnya aku lah. Nah, kita ni anak sulung lelaki. Nah, kalau ikut raja-raja kita gitu dah. Ia akan mewarisi tahta ayah ni, raja siapa dia? Anak sulung hak lelaki. Tapi dalam cerita Nabi Daud ni tak nak beri pada Absalom, nak beri pada adik dia, Sulaiman. Kerana apa dia? Budak yang bernama Sulaiman ni lah, kata Nabi Daud, lebih ada sifat kepimpinan yang boleh memerintah kerajaan Bani Israel kalau dia dilepaskan tahta. Maka bila abang tahu ni tak puas hati, patutnya dia naik jadi raja, maka dia melakukan perbuatan burah, nak memberontak. Dipanggil pok-pok dia, serang menuju ke istana Nabi Daud AS. Tujuan apa dia? Nak bunuh ayah dia sendiri. Tengok. Sebab tu Raihan buat lagu dah. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, jika tidak kembali pada Allah. Satu yang disebut dengan iman ni bukan satu yang boleh diwarisi. Kita boleh tak? Kita kata kalau ayah mati esok-esok, kereta Lamborghini ayah ni boleh ke balong. Ayah tokai balong. Kereta apa nama ni, kereta McLaren ayah ni abangah. Adik hak kecil sekali, adik well paya. Mana kata ayah boleh, harta boleh waris. Bila long tak asal. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita sambung sikit ya. Hak tadi nak cerita bab istiqamah tadi. Maka bila mana kita minta siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin. Jalan para nabi ni sangat banyak ujian. Kisah Nabi Daud dah. Iman ni bukan suatu yang benda boleh diwarisi. Harta, kekayaan boleh. Atas dunia ni bagi siap-siap dah. Tanah ayah ni ada 50 hektar. 10 hektar seorang. Anak 5 orang, 10 hektar seorang. 50 hektar. Hibah. Supaya tak balas esok. Bagi tu hayah ni. Jadi nak sebutnya harta, kekayaan semua boleh diwarisi. Tapi satu perkara yang tak boleh diwarisi yang disebut iman. Dan iman ni duduk mana tempat dia dalam hati. Walaupun ayah ni seorang ulama, anak belum tentu akan jadi ulama. Jadi nak sebutnya sebab itulah ujian para nabi ni sangat-sangat berat. Sebab tu bila mana kita berdoa sedemikian, kita mesti bersiap sedia untuk menerima ujian daripada Allah. Lalu orang yang Allah Taala uji mereka dengan pelbagai bentuk ujian, lalu kita sabar tuan-tuan. Barulah Allah Taala angkat darjat kita. Wasiddiqin, nak minta jalan bersama dengan orang-orang yang benar. Kita minta Allah Taala pandu kita hidup kita ni sentiasa berada pada jalan kebenaran. Wasyuhada, jalan orang-orang yang hidup mereka berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka untuk agama, untuk menegakkan syariat Allah, bukan sekadar untuk peribadi. Hidup mereka berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimat Allah, kalimatul ulia. Al-Islamu ya'lu wa la yula alaih. Islam itu tempat duduk dia tinggi dan tidak ada tempat yang lebih tinggi melainkan Islam. Dan wasalihin, bersama dengan orang-orang saleh. Nak kenal orang saleh lagu mana tuan-tuan muslimin muslimat? Kata Imam Syakib bin Ibrahim. Kata Imam Syakib, tanda-tanda orang saleh ni 3. Nak tengok ada tak pada kita? Dia panjang, saya nak reka. Yang pertama, orang saleh ni mereka yang apabila dia ceritakan, nak tahu kita ni orang saleh atau tidak, kita jumpa ulama, kita cerita rahsia kita. Rahsia ni apa dia tuan-tuan? Rahsia ni nama dah rahsia tak? Secret. Benda kita tak mahu orang tahu. Sama ada keburukan ataupun kebaikan. Kalau kebaikan tu bila kita nak orang tahu, dia jadi nyakit lain pula, riak, sum'ah, benda itulah akhir sekali jadi takabur. Jadi biasanya rahsia hak kita tak suka orang tahu, hak buruk lah. Dosa kita, maksiat kita, takkan kita nak cerita ke orang, betul tak? Maka kata Imam Syakib bin Ibrahim,
kamu tolong cerita. Nak tahu kamu ni soleh ataupun tidak, disebut pada anak murid dia. Nak tahu kamu ni soleh ataupun tidak, kamu cerita segala rahsia yang ada pada diri kamu pada para ulama, orang soleh. Bila mana dia dengar rahsia kamu ni, dia redha dengan rahsia tersebut. Dengan cerita kamu ni, berarti engkau ni orang soleh. Maksud dia apa? Maksudnya para ulama, orang-orang solehin, dia tak akan pernah redha dengan perkara-perkara maksiat. Kalau dia redha dengan cerita rahsia kita ni, maksudnya cerita kita tu baik-baik saja. Cerita kita berbakti pada orang tua kita, cerita rahsia kita bersedekah, kita menyantuni para alim ulama, baik-baik ni. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita menggerakkan majlis ilmu. Tengok, baik ni. Mana kata kita cerita pada ulama, orang soleh, dia redha. Maksudnya yang pertama, ciri orang soleh iaitu mereka yang selalu dan sentiasa melakukan kebaikan. Buat baik. Buat baik tak apa tuan-tuan, biar salah pun buat baik. Bukan pada pandang kita Allah salah pula buat baik, tak apa. Setiap kebaikan yang kita buat, walaupun kita rasa salah, tapi ia satu perkara yang sangat baik di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana yang disebut dalam satu hadis diceritakan oleh Datuk Syamsuri di Kedah. Disebut apa dia? Satu hari ada seorang pemuda, dia ni ada harta, dia nak bersedekah, tapi tepat kawasan dia tu, mana barangkali tak ada orang susah. Kalau macam contoh kampung kita dah, kita tengok orang tu mana motor tak ada, kereta tak ada basikal buruk je suti. Rumah pun mana katanya gogeh dah. Naik ngok-ngek. Anak 15 orang payah. Susah ni. Senang pula kita nak gatal beras, minyak tu dah. Nak beri sumbangan sebab tahu dia susah. Jadi pemuda ni dia doa pada Allah, dia kata, ya Allah, tolong hantarkan kepada aku orang yang paling layak untuk menerima sedekah ni. Dia nak bersedekah. Piti banyak, harta banyak, nak bersedekah. Lalu satu hari tu dia jumpa dengan seorang lelaki, dia beri sedekah pada lelaki tersebut. Dia balik rumah malam tu, dia tidur. Pagi esok tu bangun, orang duk gosip. Orang kata, oh sakit tayar. Sakit kau kata. Ada ke dia beri sedekah pada pencuri? Mana salah ni? Salah. Tersilap bagi sedekah pada pencuri. Dah lah kawan tu curi, boleh sedekah pula. Hari yang kedua dia pun doa lagi, ya Allah, tolonglah hantarkan kepada aku orang yang paling layak untuk terima sedekah ni. Lalu dia berjumpa dengan seorang wanita. Dia kata, tak apa, bagi sedekah. Balik tu malam tu dia tidur, esok kan bangun pagi, orang duk ngata lagi. Allah teruk sungguh lah Samak tu. Kemarinnya bagi sedekah pada pencuri, hari ni bagi pada penzina pula, pelacur. Bagi pada pelacur. Allah sakit sungguh lah. Macam tak ada orang lain nak bagi pelacur. Dia pun hari yang ketiga tu, dia doa dia, ya Allah, tolonglah kali ni temukan aku pada orang yang selayaknya untuk menerima sedekah ini, wahai Allah. Dan hari ketiga dia berjumpa dengan seorang lelaki, dia beri sedekah pada lelaki tersebut. Malam tu balik tidur, esok dia bangun pagi, orang kata, tak ada arwah sungguh lah. Hari pertama beri sedekah pada pencuri, hari keduanya bagi sedekah pada pelacur, hari yang ketiganya bagi sedekah pada siapa dia? Pada orang yang kaya tapi bakhil, kedekut, tak ada masing. Kedekut, harta banyak. Jadi nak sebut apa dia, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka malam tu dia tidur, Allah Ta'ala dalam mimpi dia, Allah Ta'ala beri ilham. Satu, dalam mimpi dia Allah Ta'ala beritahu pada dia, sebenarnya kebaikan yang kamu buat tu ada hikmah. Yang pertama, disebabkan sedekah dia pada pencuri, pencuri itu berhenti daripada melakukan perbuatan mencuri. Tengok, tu hikmah dia. Kita rasa Allah salah pula mari surau hari ni. Bak apa awal ngak dak, malulah kita awal ustaz dah apa hari, cicak dah apa hari kita apa dah. Dah. Mana jangan sesalah tuan-tuan. Mari sembahyang subuh pukul 5.30 mari dah. Subuh pukul 6 lebih sikit. Allah salah mari awal. Boleh salah dak. Jangan salah, buat baik ni. Sebab apa? Setiap kebaikan yang kita buat akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hasanat, sebagai kebaikan di sini. Yang kedua, disebabkan dia beri sedekah pada penzina, pelacur tadi tu, maka dia menghentikan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala daripada melakukan penzinaan. Yang ketiga, disebabkan dia beri apa dia? Dia beri sedekah, dia beri sedekah kepada orang kaya yang kikir, yang bakhil itu, menyebabkan hatinya tersentak. Hati tersentak, dia kata, Allah, aku ni harta banyak, harta bertimbun-timbun, tapi tak pernah bantu orang susah. Tepi rumah tu orang miskin. Dia rumah 3-4 tingkat, tepi tu rumah orang miskin, tak pernah beri bantuan. Main tersentak, aku ni orang kaya, orang pula beri sumbangan pada aku. Cuba bayang tuan-tuan, kita ni orang kaya, orang senang, pakai kereta Mercedes,
Nak Wildfire, apa dia lagi? Nak BMW, Honda FD Sute. Nah. Betul. Wira kalau merah Sute. Nah, kita ni orang senang, orang banyak harta tapi kedekut. Contoh, tiba-tiba orang mari atas berah rumah kita, berak muka. Berat bawah. Pitih hanya pakai mesti sedih. Nah, MPKK mari atas berah rumah kita. Ni sumbangan daripada MPKK. Dong mana? Dong kapelang. Berat muka. Betul tak? Mana kata kita ni orang tak layak, kita ni tak pernah nak menyumbang, tak pernah nak bantu orang, tiba-tiba orang mari bantu kita. Awak panggil bahasa mudah, ia mari menyentak pada hati Allah. Jadi disebabkan perbuatan tersebut, sampaikan Allah Muhammad, jadi orang kaya yang kikir tadi tu, yang bakhil tu, lepas tu dia mengeluarkan harta dia tu bersedekah. Dan Allah Ta'ala sentak hati dia dengan cara sedemikian. Maka sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat, jangan kita rasa silap bila mana kita berbuat kebaikan. Setiap kebaikan bila mana kita niat ikhlas kerana Allah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai hasanat, sebagai kebaikan. Jadi insya-Allah maka doa dapat istiqamah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma hsyurna bil iman wa adkhilna al jannata mal iman. Ini doa-doa yang boleh kita amalkan dalam doa kita, ya. Moga-moga Allah Taala berikan istiqamah. Malam ni tajuk istiqamah aja. Nah, pak perkara tu dah masuk dari kitab kita ni, daripada sebelum PKP lagi. Nah, kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin. Tak apalah, kita sambung lepas pada ni insya-Allah. Moga-moga Allah Taala memberi taufik hidayah kepada kita supaya dapat sama-sama untuk kita terus beramal soleh, dan moga-moga Allah Taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Tak lama dah tuan-tuan dah. Bulan Syaban ni sepatutnya kita buat preparation dah buat persediaan untuk kita menyambut Ramadan. Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Moga-moga Allah Taala sampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Taala. Nah, lebih kurang 2 minggu lagi kita akan menyambut bulan Ramadan insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah ataupun yang kurang datang daripada kelemahan diri saya selaku hamba yang dhaif di sisi Allah. Wa mimma yastami'u qawla fayattabi'una ahsana. aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم.